Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan kajian kes mengenai isu COVID-19 di Malaysia. Saya Fazrin Batrisha binti Abdullah, nombor matriks EE 190566. Dan untuk kajian kes ini, kami telah membuka Google Form ini kepada orang awam, di mana sebahagian daripada responden kami merupakan student UTHM ataupun warga UTHM, dan sebahagian daripada mereka juga adalah daripada orang luar. Dan total responden yang telah berjaya kami perolehi adalah sebanyak 42 orang responden, di mana di dalam Google Form tersebut kami telah menanyakan sebanyak 12 buah soalan. Dan untuk Google Form tersebut kami telah menyebarkannya melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Untuk soalan pertama di dalam Google Form tersebut, kami telah menanyakan soalan mengenai adakah responden mengambil berat ataupun prihatin tentang isu COVID-19 di mana-mana negara terutamanya di Malaysia. Dan hasil kajian yang telah kami dapati, sebanyak 40 orang responden telah mengatakan ya, mereka memang mengambil berat ataupun prihatin tentang isu ini. Manakala sebahagian daripada mereka, sebanyak 2 orang responden cuma mengatakan mereka ini hanya mendengar isu COVID-19 ini daripada bebelan ataupun mulut orang sahaja. Jadinya mungkin mereka ini kurang prihatin ataupun kurang mengambil berat tentang isu COVID-19 ini. Untuk soalan kedua di dalam Google Form tersebut, kami telah menanyakan soalan mengenai negeri asal mereka. Mungkin sebahagian daripada mereka adalah daripada negeri yang dikenakan PKPD ataupun PKPB ataupun PKPP ataupun PKP. Untuk soalan ketiga di dalam Google Form tersebut, kami telah menanyakan soalan mengenai pendapat responden, di mana seperti yang kita tahu, kes COVID-19 ini semakin lama semakin menaik. Dan justru kami ingin menanyakan pendapat responden, adakah kes COVID-19 di Malaysia ini telah berada di tahap yang serius ataupun membimbangkan. Dan hasil keputusannya, hampir majoriti mengatakan ya, Malaysia kini berada di tahap yang amat serius dan membimbangkan kerana kes COVID-19 yang semakin menaik hari demi hari dan tidak menurun. Untuk soalan keempat di dalam Google Form tersebut, kami telah menanyakan mengenai pendapat mereka juga. Kami menanyakan pendapat mereka tentang penyediaan kemudahan fasiliti kesihatan di Malaysia. Adakah mereka merasakan segala kemudahan fasiliti kesihatan di Malaysia ini sudah cukup untuk menampung kesemua pesakit COVID-19? Hal ini kerana seperti yang kita tahu, pada masa kini telah wujudnya varian ataupun mutasi baru pada virus tersebut. Dan seperti yang kita lihat sekarang, kes COVID-19 ini semakin menaik mendadak dan tidak menunjukkan penurunan. Justru adakah mereka merasakan segala kemudahan fasiliti kesihatan yang disediakan di Malaysia ini sudah cukup untuk menampung semua pesakit-pesakit COVID-19 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha binti Muhammad Zain, EA 190105 akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan soalan-soalan hangat sepanjang wabak COVID-19. Baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini dengan soalan yang kelima, iaitu kes sekian hari semakin meningkat. Apakah pendapat anda tentang mengapa penularan COVID-19 boleh berlaku dengan mudahnya? 3 sebab utama yang disenaraikan oleh para responden ialah: yang pertama, tidak mematuhi SOP yang ditetapkan dan perubahan SOP secara mendadak. Yang kedua, rakyat degil dan berlakunya double standard. Dan yang ketiga, kurang kesedaran diri tentang bahayanya COVID-19. Oleh hal yang demikian, jumlah pesakit yang dijangkiti oleh COVID-19 sukar untuk dibendung. Seterusnya untuk soalan yang keenam, di India, pematuhan SOP seperti penjarakan sosial tidak dapat dilaksanakan akibat kepadatan penduduk yang ramai. Menurut penyataan di atas, adakah faktor kepadatan penduduk juga memberi impak dan mempengaruhi peningkatan kes COVID-19 di Malaysia? Dapat kita lihat di dalam ruangan kotak yang disediakan di dalam slide. Seramai 3 orang sangat tidak setuju, seramai 7 orang hampir tidak setuju, seramai 4 orang berada di kedudukan separuh setuju dan tidak setuju, seramai 15 orang berada di kedudukan hampir setuju dan seramai 13 orang sangat setuju.
dapat kita lihat bahawa kepadatan penduduk juga memberi impak dan mempengaruhi peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Baiklah, beralih kita kepada soalan yang ke-7. Kerajaan Malaysia telah menyediakan vaksin COVID-19. Adakah anda menyokong dan sedang mendaftar? Di sini kami menerima sebanyak 4 pilihan jawapan, iaitu yang pertama, seramai 38 orang responden mengatakan ya. Yang kedua, seramai 2 orang responden mengatakan saya menyokong tetapi belum mendaftar. Yang ketiga, seramai 1 responden mengatakan saya sokong, cuma saya kurang bersetuju apabila penggunaan vaksin tidak diselaraskan kepada satu jenis sahaja, yang mana vaksin tersebut telah dikaji dengan sebaiknya. Dan yang keempat, kami menerima sebanyak 1 responden yang mengatakan tidak, bahawa dia tidak menyokong dan tidak mendaftar. Di sini dapat kita rumuskan bahawa hampir kesemua responden bersetuju untuk mendapatkan suntikan vaksin daripada COVID-19. Dan untuk soalan yang terakhir saya akan bincangkan pada hari ini, iaitu soalan yang ke-8. Apakah yang kita perlu lakukan untuk membantu mengurangkan kes COVID-19 di negara kita? Antara jawapan yang diberikan oleh para responden ialah patuhi SOP yang ditetapkan, kekal berada di rumah, jauhi kawasan yang sibuk dan sesak, memakai hand sanitizer, kerap mencuci tangan dan memakai penutup muka sekiranya keluar. Kesimpulannya, setiap individu hendaklah sentiasa beringat dan berwaspada serta menjaga keselamatan diri daripada menjadi mangsa jangkitan COVID-19. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia Nazira Cik Yusof. Untuk bahagian saya akan menyambung soalan 9 hingga soalan 12. Bagi soalan 9, seperti yang kita semua tahu, kita semua tengah menjalankan norma baharu dalam kehidupan harian kita. Antaranya ialah di mana-mana sahaja kita mengunjung, kita perlu mengimbas kod di MySejahtera, dan aplikasi ini juga diwujudkan untuk memudahkan pengesanan individu untuk mencegah COVID-19. Dalam soalan ini, kami menanyakan responden jika mereka mengamalkan norma baharu ini dalam kehidupan mereka, dan kami dapati seramai 40 responden menyatakan bahawa mereka memang mengamalkan norma baharu ini, dan juga 2 responden menyatakan bahawa mereka mengamalkan norma ini kadang-kadang sahaja. Untuk soalan 10 pula, soalannya berkaitan dengan musim keadaan menyambut Hari Raya Aidilfitri sekarang. Seperti yang kita semua sudah maklum, kerajaan mengeluarkan peraturan baru ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan arahan PKP juga dikenakan bagi seluruh negeri. Dalam soalan ini, kami ingin melihat persetujuan semua responden dengan mengetahui tahap persetujuan mereka dari nombor 1 hingga 5. Jadi, kami dapati seramai 24 responden amat menyetujui dengan perkara ini. Di sebaliknya, hanya 2 responden yang kurang bersetuju dengan perkara ini. Seterusnya adalah soalan 11. Di dalam soalan ini, kami ingin meminta pendapat responden tentang pengajaran yang mereka boleh dapati dengan keadaan COVID-19 di negara luar, seperti yang tengah berlaku di negara India. Daripada itu, responden telah menyuarakan pelbagai pendapat tentang perkara ini, dan kami juga telah merumuskan pendapat yang dikemukakan oleh responden. Antaranya ialah jaga SOP, elak pergi ke kawasan yang sesak, peka dengan keadaan semasa, iaitu mengetahui tentang isu COVID-19 di negara kita, dan juga patuhi peraturan kerajaan seperti memakai topeng muka. Di sini responden juga menyatakan bahawa
Janganlah kita pentingkan diri sendiri dan patuhilah peraturan kerajaan. Jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Dan seterusnya adalah jaga penjarakan sosial kerana ia dapat membantu untuk mengurangkan penyebaran wabak ini. Untuk soalan terakhir, kami menanyakan respondents jika mereka tahu akan kepentingan mengamalkan norma baru ini dengan mematuhi SOP yang telah dikenakan oleh pihak kerajaan. Dan di sini kami dapati semua respondents menyedari kepentingan untuk mengamalkan norma baru ini dalam kehidupan sekarang. Itu sahaja kajian selidik daripada kumpulan kami. Terima kasih.